Hai, nama saya Nurul Farizati binti Muhammad Effendi akan membentangkan sinopsis Hantu Kak Limah Balik Rumah. Filem Hantu Kak Limah Balik Rumah merupakan sebuah filem komedi seram. Pengarah bagi filem ini adalah Muhammad Khalid. Filem ini telah ditayangkan di Pawagam, Malaysia pada 9 Disember 2010 selama 100 minit. Pelakon-pelakon utama dalam filem tersebut ialah penyanyi rock Malaysia Awi Mankadir Sami Ismail, Johar Raja Lawak dan Sophie Cikai. Filem ini mengisahkan Yusof yang telah mengalami kemalangan. Kedua-dua buah kakinya telah lumpuh. Kejadian ini menyebabkan dia terpaksa menggunakan kerusi roda. Watak Yusof di dalam filem ini menggunakan dialek negeri Perak dan perwatakan yang lucunya menjadikan jalan cerita filem ini lebih menarik. Husin pula mengambil keputusan untuk pulang ke kampung pisang iaitu kampung halamannya setelah bekerja di Singapura selama 2 tahun. Apabila sampai di rumahnya, Husin merasa pelik dengan jiran sebelah rumahnya iaitu Kak Limah yang rasa tidak bercakap dengannya. Rambutnya panjang dan menggerbang. Husin juga mengalami kejadian yang menakutkan dari Kak Limah yang disangkakan hantu pada setiap malam. Setelah sering diganggu, Husin bergegas dengan segera ke warung Pak Jabir lalu menceritakan kejadian pelik tersebut kepada penduduk kampung. Dia menyatakan bahawa mungkin Kak Limah sudah menjadi hantu. Abi Hurairah bersetuju dengan peristiwa Husin tersebut kerana dia juga pernah mengalami kejadian pelik sebegini iaitu melihat Kak Limah duduk di kawasan kubur. Namun Pak Jabir tidak puas hati dengan Husin. Dia pernah memutuskan pertunangannya antara Husin dengan anak gadisnya, Cik Nin, iaitu sebelum Husin berhijrah ke Singapura pada 2 tahun yang lalu. Pak Jabir kemudian menuduh Husin bahawa dia seorang pembawa nasib buruk kepada kampung pisang. Pak Abu mencadangkan bahawa penyiasatan harus dilakukan untuk mencari kebenaran. Maka beramai-ramailah penduduk kampung pisang bergegas ke rumah Kak Limah dan mereka menjumpai mayat Kak Limah yang hampir reput. Malangnya, kampung mereka masih diganggu oleh hantu Kak Limah walaupun jenazah Kak Limah telah dikebumikan. Pelbagai bomo telah dipanggil untuk menghalau hantu Kak Limah tetapi tidak berjaya. Misteri akhirnya terungkai apabila anak Kak Limah kembali ke kampung pisang. Anak Kak Limah menerangkan bahawa mayat yang hampir reput yang dijumpai di rumah Kak Limah itu sebenarnya adalah mayat orang gaji Kak Limah. Gangguan yang selama ini sebenarnya diganggu oleh Kak Limah sendiri. Kak Limah merupakan pesakit mental yang telah lari dari hospital mental dan pulang ke rumahnya. Selain kejadian pelik mengenai Kak Limah, Husin juga mengalami kejadian pelik dengan bekas kekasihnya iaitu Cik Nin. Husin sering berbual-bual dengan bekas kekasihnya di warung Pak Jabir setelah dia pulang ke kampungnya. Tetapi rupanya Cik Nin sudah lama meninggal dunia. Keputusan yang diambil oleh Husin untuk memutuskan pertunangan dengannya dan berhijrah ke Singapura telah menyebabkan Cik Nin sedih sehingga meninggal dunia. Pak Jabir telah menceritakan kepada Husin tentang anaknya yang telah meninggal dunia. Rupa-rupanya selama ini Husin berbual-bual dengan roh kekasihnya. Setelah tamat kejadian pelik yang berlaku di kampung pisang, kampung tersebut kembali aman dan damai. Assalamualaikum, nama saya Niza Hanis binti Murad, nombor matriks A21A2705. Saya akan membentangkan tentang konsep ontologi. Falsafah ilmu terdapat beberapa komponen utama iaitu antara salah satunya ialah ontologi. Ontologi adalah ilmu pengetahuan universal, paling menyeluruh dan paling kuno. Ontologi telah lahir pada abad ke-17 oleh Rudolf Goclenius. Ontologi berasal daripada perkataan bahasa Yunani ontos dan logos. Ontos bermaksud sesuatu yang wujud dan bagi perkataan logos pula bermaksud ilmu atau teori. Berdasarkan dialektik dan kritikan filem yang telah dibuat terhadap filem Hantu Kak Limah Balik Rumah dari segi sudut pandangan ontologi, hakikat manusia atau dikenali sebagai psikologi yang telah dikenal pasti. Dari sudut pandangan ontologi bagi hakikat manusia daripada filem Hantu Kak Limah Balik Rumah menunjukkan seorang lelaki bernama Husin telah lama bekerja di luar negara iaitu Singapura. Beliau telah berpisah daripada warga penduduk kampung yang juga dikenali sebagai kampung pisang. Seterusnya, dari sudut pandangan ontologi dalam filem Hantu Kak Limah Balik Rumah dapat dikenal pasti melalui kaitan relativisme moral atau etika yang menyatakan bahawa sama ada betul atau salah terhadap sistem kepercayaan atau budaya seseorang itu sendiri. Sebagai contoh, Pak Jabir telah membuat keputusan untuk memanggil seorang bomo atau dukun untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi di kampung pisang. Namun begitu, Pak Abu mengatakan budaya tersebut adalah mengarut dan tidak masuk akal. Dari segi skeptisisme bermetodologi dapat ditafsir sebagai keraguan yang diterima bagi menguji maklumat atau pengetahuan yang diterima. Sebagai contoh, keraguan orang kampung terhadap entiti Kak Limah yang berkeliaran di kampung menyebabkan mereka berkunjung ke rumah Kak Limah untuk melihat keadaan yang sebenar. Assalamualaikum, nama saya Anis Najah binti Abdul Razak, nombor menteri A21A2403. Saya ingin menerangkan tentang konsep epistemologi, bahasa Yunani yang membawa maksud epitismi dan logos. Epitismi yang membawa maksud pengetahuan dan kebenaran, manakala logos membawa maksud pengetahuan, ilmu, fikiran, kajian atau teori.
Sumber ilmu pengetahuan bagi peradaban barat sukela dalam filem Hantu Kak Lima Balik Rumah ialah Pacar Indra. Sebagai contoh, dalam filem Hantu Kak Lima Balik Rumah, pada detik 29.11 ketika Pak Abu ingin pulang ke rumah, beliau melintasi satu jalan yang kecil, sunyi dan suram dengan ditemani cahaya lampu jalan yang agak malap dan berbekalkan satu lampu suluh yang tidak terang bagi memastikan langkah yang diambil tidak membawa padah kepada dirinya sendiri. Akal merupakan satu sumber yang terdapat dalam diri manusia. Sebagai contoh, dalam minit ke-1.13.18, iaitu ketika Husin bercakap di hadapan penduduk kampung untuk keluar dari bawah tempurun dan tidak terlalu mempercayai tayul-mayul berkaitan hantu dan sebagainya. Sebagai sumber ilmu pengetahuan bagi peradaban Islam atau Timur yang terdapat dalam filem Hantu Kak Lima Balik Rumah ialah wahyu. Wahyu ialah sumber ilmu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada insan yang terpilih. Sebagai contoh, pada detik ke-26.15, peranan Pak Abu telah menasihati para penduduk di kawasan tersebut agar tidak menghebohkan perkara yang telah berlaku di kawasan Kampung Pisang. Akal juga merupakan sumber ilmu, tetapi ianya turut dikaitkan dengan wahyu. Wahyu dihubungkan dengan akal sebagai perkara yang memandu dan menentukan. Dalam filem Hantu Kak Lima Balik Rumah, iaitu pada permulaan di mana penduduk kampung itu mempercayai Kak Lima itu bukan lagi manusia. Mereka telah menggunakan hikmat bomoh. Masyarakat Melayu sememangnya lazim dengan kepercayaan bagi menghalau hantu. Oleh itu, mereka menggunakan hikmat bomoh. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Siti Nurfatihah binti Sabturani, nombor matriks A21A3455. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang aksiologi yang ada pada filem Hantu Kak Lima Balik Rumah. Aksiologi adalah gabungan perkataan aksios dan logos. Aksios bermaksud nilai, manakala logos bererti ilmu. Nilai kehidupan yang didapati dalam petikan filem Hantu Kak Lima Balik Rumah ialah keberanian. Keberanian Husin pada minit ke-11 dalam filem tersebut ialah Husin menegur Kak Lima pada waktu malam, tetapi Kak Lima tidak menyapa Husin kembali. Aksiologi juga mampu membantu kita memahami pandangan orang lain tentang perbezaan nilai-nilai dan bagaimana mereka menilai dan menangani situasi tersebut. Seterusnya adalah aspek kebenaran. Akhir sekali, sudut pandang aksiologi juga sering dikaitkan dengan aspek daripada nilai kerohanian. Kesimpulannya, aksiologi menerapkan kesan yang amat baik dalam diri kita. Justru itu, bagi memperluaskan cara pandang dalam sudut aksiologi dalam kehidupan seharian. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nur Amin Rashidah binti Muhammad Nazir. Nombor matrik saya A21A2784. Saya akan membentangkan rumusan dan carangan. Filem Hantu Kak Lima Balik Rumah merupakan filem bergenre seram komedi dan telah mendapat tempat di hati penonton Malaysia. Terdapat berbagai situasi yang menggambarkan komponen falsafah ilmu dalam filem Hantu Kak Lima Balik Rumah. Antaranya komponen dari sudut ontologi, aksiologi dan epistemologi. Oleh itu, kita haruslah menghayati konsep falsafah ilmu yang telah diterapkan dalam pelbagai filem seperti filem Hantu Kak Lima Balik Rumah agar dapat membentuk sebuah masyarakat yang berilmu dan juga menitik berat tentang kemajuan agama bangsa dan negara serta dapat menyumbang tenaga pada zaman moden hari ini. Terdapat 5 carangan penambahbaikan filem tersebut. Yang pertama adalah penggunaan teknologi suntingan yang lebih moden. Penggunaan teknologi yang lebih canggih dapat memberi impak visual yang lebih jelas dan menarik serta kesan yang menarik dalam sebuah filem. Sebagai contoh, penggunaan editor video Lightworks. Carangan yang kedua adalah penambahan unsur dan elemen sokongan filem yang lebih kuat. Filem ini merupakan seram komedi yang banyak mengenai nilai yang dapat dicontohi. Oleh itu, filem tersebut haruslah meningkatkan elemen seram untuk menyokong filem dengan lebih kuat yang dapat memberi impak seram dan dapat menarik perhatian penonton. Carangan yang ketiga adalah menambahkan idea ilustrasi dan grafik yang lebih kreatif. Ilustrasi dan grafik yang menarik dan gempak juga mampu melihat sejauh mana filem ini boleh pergi untuk berada di kedudukan yang setanding dengan filem-filem lain yang lebih hebat. Carangan yang keempat adalah penggunaan bahasa atau dialek negeri yang lebih jelas dan terperinci. Penggunaan bahasa yang lebih terperinci dan menarik dapat menarik perhatian dan memberi pengetahuan baru kepada generasi baru untuk mengenali dialek-dialek negeri lain. Carangan yang terakhir adalah memperbanyakkan teknik penceritaan yang berunsurkan suspens dan menyeramkan. Teknik tersebut dapat menimbulkan persoalan serta jalan cerita yang seram dan mengejut. Hal ini dapat menarik perhatian penonton. Teknik sebegini juga tidak menjadikan filem tersebut bosan. Sekian, terima kasih.